warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muaz Aiman bin Muhammad Rosli dan merupakan pelajar Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin yang bernanometrik 18 DHF 17F1041. Dalam video ini, saya ingin membentangkan laporan latihan industri semasa berada di Impian Golf and Country Club. Saya melapor diri di Impian Golf and Country Club pada 12 November 2019. Okey, kita pergi ke slide yang pertama, iaitu latar belakang organisasi latihan industri. Okey, first, Impian Golf and Country Club telah didaftarkan di Malaysia pada 19 Mac 1983 sebagai anak syarikat persendian yang bernama Teladan Johan Sendian Berhad yang bertapak di Saujana Impian. Kemudian, ia ditukarkan kepada syarikat awam pada 16 Februari 1994 dengan modal berbayar sebanyak RM5 million sahaja. Syarikat ini merupakan syarikat milik penuh oleh Sendabi Property Berhad. Pada 28 November 2002, nama kelab ini telah ditukarkan dari Saujana Impian Golf and Country Club kepada Impian Golf and Country Club. Okey, kita ke slide seterusnya. Dalam slide ini saya ingin menerangkan skop kerja ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan semasa berada di Impian Golf and Country Club. Antara aktiviti yang telah dilakukan ialah seperti pelayan di Golf Terrace, pelayan function majlis di IGCC, catering di luar dan bahagian dapur ataupun kitchen. Okey, first kita akan masuk ke bahagian pelayan Golf Terrace. First, membuat persediaan untuk operasi Golf Terrace. Okey, untuk persediaan ni kita memfokuskan kepada pekerja untuk shift pagi. Contohnya, mengelap meja, menyusun menu, menambah kalori yang kurang, dan Golf Terrace juga menyediakan menu breakfast iaitu nasi lemak, di mana pekerja haruslah mengambil nasi lemak dan mengambil nasi lemak di kitchen dan menyusun di depan kaunter. Okey, seterusnya mengambil pesanan dari pelanggan dan menghantar makanan. Okey, poin ini juga perkara biasa di mana setiap restoran mempunyai pelayan untuk melayan pelanggan seperti mengambil order lah. Okey, next, setting cutleries. Okey, untuk setting cutleries di mana kami setting cutleries mengikut menu yang dipesan oleh pelanggan. Okey, contohnya pelanggan memesan nasi goreng kampung. Kami akan menyediakan sudu, karfu, tisu dan bilik sahaja kepadanya. Jika pelanggan memesan menu western seperti chicken chop, lamb chop, kami akan menyediakan pisau, garfu, tisu dan bibi plate kepadanya. Manakala jika pelanggan memesan menu light and easy seperti fries, sandwich, chicken popcorn, chicken nugget, kami hanya menyediakan tisu dan juga bibi plate sahaja kepadanya. Okey, next, aktiviti yang kedua iaitu menjaga function di IGCC. Okey, next kita ambil yang sebelum majlis dahulu. Okey, untuk sebelum majlis ataupun sebelum hari kejadian, kita haruslah menyediakan peralatan dan kelengkapan mengikut menu dari pelanggan ataupun tema. Okey, dia ada dua tema iaitu buffet set ataupun dome set. Kami akan menyediakan kelengkapan seperti pinggan mangkuk, gelas, cutleries dan mengikut tema lah. So, kalau dome set kita akan menyediakan peralatan dome set. Kalau buffet kita akan menyediakan peralatan buffet iaitu round top ataupun long top, futon dan sebagainya. Okey, next, membuat persiapan seperti menyusun meja dan kerusi dan memasang alas meja. Okey, selepas membuat penyediaan kelengkapan, kami akan membuat persiapan di bilik jamuan yang telah booking oleh pelanggan seperti menyusun meja, membuat meja buffet dan memasang alas meja dan alas kerusi. Seterusnya, setting cutleries dan kelengkapan makanan. Contohnya, setting cutleries di meja makan, membuat buffet line ataupun setting peralatan untuk dome set. Okey, kalau dia minta buffet set, kita buat buffet line, letak round top semua, sediakan pinggan, gelas dan sebagainya lah dalam bilik tu. Okey. Seterusnya, semasa majlis. Untuk semasa majlis ni, first kali kita akan mengisi makanan ke dalam buffet. Kita akan memastikan semua jenis makanan tersedia di buffet ataupun dome. Okey, kita mestikan tersedia dulu. Okey, selepas itu kita akan menambah makanan yang kurang. Makanan atau minuman yang kurang lah. Jika ada mana-mana makanan yang kurang, kita akan tambah bagi memuaskan hati pelanggan.
Okey, next, mengawal dan menjaga suasana majlis. Contohnya jika ada perkara-perkara yang tidak diingini seperti pinggan pecah, mangkuk pecah ke apa ke semua, kita akan segera menyelesaikan perkara tersebut dengan segeralah, dengan tepat dan cara yang betul. Okey, kemudian serve makanan kepada pelanggan. Okey, untuk serve ni kita mengikut kepada set yang telah dipilih oleh pelanggan lah. Kalau buffet set, kita tak akan buat serve kecuali lah dia pilih dom set ataupun VIP sahaja. Okey, last sekali membuat clearing. Membuat clearing selepas pelanggan habis makan. Okey, next kita pergi ke aktiviti yang ketiga, iaitu catering luar. Catering luar ni lebih kurang sama saja dengan jaga function di ICC. Bezanya kita keluar pergi ke tempat pelanggan yang pelanggan tetapkan lah. Okey, first kali persediaan awal ataupun sebelum hari kejadian, kita menyediakan seperti biasa, kita menyediakan peralatan dan kelengkapan makanan. Sediakan, contohnya macam kalau pelanggan nak buffet set, kita sediakan barang-barang buffet lah, seperti rontok, lontok dan sebagainya. Kalau nak dom set, kita sedia dom set lah. Okey, selepas membuat persediaan semua, kelengkapan semua, kita akan masukkan ke dalam lori. Okey, selepas tu kita pergi set up ke tempat majlis. Untuk set up ni kita akan pergi awal sehari untuk set up seperti susun meja, kerusi, membuat buffet line, membuat meja buffet line, menyusun pinggan dan sebagainya. Untuk set up ni semua barang-barang kita ambil dari kelab. Kalau meja-meja semua, meja kerusi kita angkut dari kelab dan bawa pergi ke tempat majlis dan susun kat sana. Okey, untuk seterusnya semasa majlis ataupun hari kejadian. Okey, first kali kita akan bertolak awal pagi ke tempat majlis. Seterusnya apabila kita sampai, kita akan mengisi makanan ke dalam buffet ataupun dom yang telah kita setting hari itu. Okey, seterusnya membuat clearing. Untuk clearing, kita membawa kemah tersendiri sebagai tempat clearing bagi memudahkan kerja-kerja kita lah. So, kita tak nak kacau tempat majlis, kita akan bawa kemah kita dan kita khaskan untuk satu tempat untuk tempat clearing. Okey, next, menambah makanan minuman yang kurang. Kali ini untuk memastikan pelanggan berada dalam kepuasan, hati puas lah. Kalau makanan ada semua, kalau makanan tak ada, mesti pelanggan akan kata apa-apa kan. Okey, next, kita akan menambah makanan pinggan dan gelas yang kurang lah. Okey, seterusnya kita ke aktiviti yang terakhir, iaitu dapur ataupun kitchen. First kali apa yang saya buat kat sana ialah menyediakan bahan-bahan ala kad. Okey, bahan-bahan ala kad seperti nasi putih, sayur-sayuran, daging, ayam dan sebagainya. Seterusnya, mengambil barang-barang di stok. Jika barang-barang di kitchen berkurang, saya akan menambah barang-barang tersebut di mana saya akan mengambil barang-barang di stok kering ataupun basah, contoh seperti sos tomato ke, sos tiram, ayam, daging, ikan, sayur-sayuran dan sebagainya lah. Okey, next, memastikan kitchen dalam keadaan bersih dan selamat. Okey, pembersihan kitchen di IGCC iaitu 2 kali sehari, iaitu pukul 4 dan waktu closing. Okey, 2 kali sehari ini dapat memastikan kitchen berada dalam keadaan bersih dan selamat. Okey, next, belajar cara membuat berbagai paste. Contohnya paste yang saya dapat belajar iaitu paste kari, paste asam pedas, paste kumpau, sos black pepper dan sebagainya. Okey, seterusnya saya juga dapat belajar cara memotong dan memasak berbagai menu yang berada di ICC, seperti butter prawn, mi kari, nasi goreng impian, di mana nasi goreng impian merupakan menu yang istimewa di ICC. Okey, dan last sekali saya juga membantu chef dalam penyediaan makanan untuk function dan catering luar lah. Okey, last sekali untuk kesimpulan. Kesimpulannya, banyak perkara yang dapat dipelajari semasa saya berada di IGCC, di mana saya dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan juga skill-skill dalam food and beverage dan kitchen. Saya juga dapat memahami dan belajar cara menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan. Di sini dapat melihat data industri merupakan salah satu strategi yang sangat efektif yang telah dilakukan oleh pihak Politeknik. Okey, setakat itu sahaja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.